Dengan azab neraka di negeri akhirat paling ringan, yakni apabila diletakkan bara api neraka di bawah tapak kaki, maka menggelegak kepala otak. Inilah dia azab yang paling ringan. Nak khabar ni bukan api, bara api. Hanya diletak bara api. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa yang mana bara api itu diletak di bawah selipar dia. Ada selipar. Maknanya nak sampai ke kulit dia ada satu lapisan selipar. Dia tak selipar, tak bara api, gelegak kepala otak. Lantaran teramat sangat panas. 1000 tahun api neraka dibakar dalam keadaan berwarna warna hijau tak ada. 1000 tahun api neraka dibakar dalam keadaan warna putih. Putih ni kalau kita belajar sains ada penunu Bunsen. Dekat tu dia ni api putih. 1000 tahun dibakar api berwarna putih, dan 1000 tahun kemudian dibakar api berwarna hitam. Dan apabila diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada manusia yang mampu menahannya. Lantaran azabnya sangat pedih di sisi Allah. Yang kita dah sebut sama, ajak orang buat amal ibadat. Inilah yang munasabah sama Nabi menangis siang malam. Kita dengar gambaran Allah azabnya apatah Nabi SAW yang telah dimi'rajkan oleh Allah. Nabi diperlihatkan bagaimana gambaran azab dalam neraka yang sangat pedihnya. Nabi menangis siang malam. Yang banyak Nabi menangis kepada muslimat. Istausu khaira bin nisa. Hendaklah kamu wasiat nasihat baik-baik pada wanita. Nabi sebut dalam khutbah dia. Maknanya dia pesan kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat, buat baik kamu, nasihat dia kepada kaum wanita dengan kebaikan. Jadi nak beritahu, bertaubat kerana takut siksaan Allah Ta'ala semata-mata, bukan kerana takut dunia, takut bagi dunianya. Ada orang bertaubat kerana bimbang kepada dunia dia. Dia kata kalau aku tak taubat, orang tengok aku jadi jahat, orang kata ke aku, orang akan kata aku ni tak sedar diri, maka biarlah aku bertaubatlah, tambui orang kata. Ini bukan taubat kerana Allah. Ini taubat kerana dunia, takut pada orang lain kata. Maka dia kata ataupun kerana takut gugur daripada manusia, ataupun sabit dia tidak bertaubat, dia kata bimbang takut pengaruh dia hilang. Jadi cara dia kena bertaubat, kena tunjuk baik, barulah orang ikut dia. Ni bertaubat kerana makhluk, tambah kita bertaubat kerana Allah. Tak ada kena-kena, tak ada kena-mengena dengan makhluk. Maknanya ataupun dituntut, dipuji, ataupun bertaubat supaya orang puji dia. Allah bagusnya kamu ni. Jadi dia pun fikir, kalau aku tak taubat orang kata aku jahat. Jadi cara macam mana? Cara kena taubatlah. Lagi bila orang taubat orang puji pula. Jadi baik orang puji daripada orang keji. Duk fikir gitu. Dulu dak cara semayang dak cara ni orang duk puji sama. Orang duk puji sama dengan sebab kita bertaubat. Jadi bukan taubat kerana dipuji. Siapa yang bertaubat kerana dipuji, maka taubat dia sia-sia, tidak diterima oleh Allah Taala. Ataupun berkehendak sebutan pada orang banyak, ataupun nak sebut jadi sebutan ramai. Biar orang panggil dia, orang ni baik dah. Orang ni baik dah. Lebih-lebih lagi sebagai contoh kalau dia pemimpin. Kalau dia pemimpin, dia pun bertaubat nak cari pengaruh ramai. Dulu tak akan piah, ni pakai piah. Dulu tak akan jubah, ni pakai jubah. Dia dah bertaubat dah. Maknanya dia baik dah. Dulu dia tak cara masjid, ni dia pergi masjid sama. Nak suruh orang kata ke dia. Maka taubat yang macam ni tidak diterima juga oleh Allah Ta'ala. Ataupun doa daripada dirinya, ataupun papa, ataupun yang lainnya. Ataupun dia bertaubat semata-mata kerana dia tak mampu nak buat dah. Dan teringat dalam hati, agak nasib baik, agak tak boleh buat je. Kalau boleh buat lagi. Dah tak boleh buat, taubat dah tak boleh buat, taubat dulu main judi kata, ataupun dulu buat perkara mungkar lah, dan ni dah tak boleh nak buat dah uzur dah, biar tak payah taubat tapi kalau Tuhan beri sihat, pergi pula. Ini taubat yang macam ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun papa, ataupun yang lain daripada yang demikian itu, tak kira lah. Maknanya
taubat disebabkan kerana makhluk, bukan kerana Allah. Kita kena bertaubat kerana Allah Ta'ala. Sebab yang mengampunkan dosa kita adalah Allah. Kita harap benda ke orang tu tak boleh beri benda-benda kita. Orang tu tak boleh terima taubat kita, orang tu tak boleh mengampunkan taubat kita. Nabi sendiri pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Apabila orang tadi cerita kejahatan dia, Nabi kata balik lah. Sebab orang ni jahat sangat pada pandangan Nabi. Padahal orang lelaki tu nak taubat. Mari malaikat Jibril tanya, mu Nabi ke? Mu yang terima taubat ke Allah Ta'ala? Nabi kata Allah. Allah Ta'ala terima taubat. Maka malaikat kata, orang yang berjumpa dengan kamu tadi nak bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak dapat tidak kena taubat. Taubat dengan bersungguh-sungguh. Taubat dengan bersungguh-sungguh. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni dia orang yang serta dalam perang Badar. Dia serta dalam perang Badar. Dia ni orang yang bersemangat menyerta perang Badar bersama dengan Nabi dan perang-perang yang lain. Satu ketika Nabi SAW mengajak sahabat-sahabat berperang dalam satu peperangan dipanggil perang Tabuk. Perang Tabuk. Dalam perang Tabuk tadi, Nabi pun beritahu pada sahabat supaya menyediakan kelengkapan-kelengkapan perang mengikut kemampuan yang ada. Ka'ab bin Malik ni kalau tak silap saya, dia harta banyak. Bukan saja harta banyak, isteri pun ramai. Kemudian isteri sibuk ke anak, sibuk ke harta. Dan dia ni ada kebun kurma. Jadi kebetulan masa Nabi nak ajak pergi perang Tabuk, kebetulan itulah musim kurma cukup banyak. Maknanya boleh jadi kalau dia pergi perang Tabuk, ataupun mungkin musim perang Tabuk dia pergi ni mungkin jejah sikit lah dia punya perniagaan dia, sebab kurma tengah banyak ketika tu. Maka dia tidak ada niat pun Tabuk pergi, dia memang bersungguh-sungguh nak pergi. Dan dia sibuk mencari binatang-binatang tunggangan. Orang zaman dulu nak pergi perang, cari kuda, cari unta. Maka dia carilah kuda, carilah unta untuk nak pergi berperang bersama dengan Nabi. Kemudian dia pergi tengok kebun dia. Dia sibuk dengan kebun dia. Sampai masa yang ditetapkan oleh Nabi nak pergi berperang. Nak pergi berperang ni, dia dah sedialah kelengkapan dia nak pergi berperang. Dan Nabi tak beritahu ni ke mana nak pergi. Maka dalam keadaan macam tu, sahabat Nabi dengan Nabi sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh terus bertolak. Ka'ab bin Malik lepas sembahyang subuh balik. Dia balik. Kemudian Nabi dan sahabat Nabi bertolak. Bila Nabi dan sahabat Nabi bertolak, dia pun mari semula tengok, Nabi tak ada. Nabi tak ada dah. Bila Nabi tak ada, sampai dekat satu tempat dipanggil Tabuk, Nabi suruh berhenti, sahabat-sahabat Nabi berhenti, dirikan kemah berehat. Maka Nabi ni seorang yang peka pada sahabat-sahabat. Nabi tak boleh tengok sahabat dia tak ada, Nabi tanya. Maka Nabi pergi kemah-kemah, Nabi tengok seorang-seorang, Nabi kata, "Aina Ka'ab bin Malik?" Mana dia Ka'ab bin Malik? Mana dia Ka'ab bin Malik? Seorang bangun, dia kata, "Ya Rasulullah, habasahu burdah." Dia kata dihalang dia oleh selimut. Apa makna selimut? Maknanya dia isteri ramai, ya Rasulullah. Isteri ramai, mungkinlah dia sibuk dengan bini dia. Kata sahabat Nabi, hanya bahasa simbolik ni dihalang oleh selimut lah. Bahasa dia. Mari seorang daripada sahabat Nabi kata, yang kata tu daripada seorang daripada Bani Salamah. Seorang baru kata, "Ya Rasulullah, saya kenal sangat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bukan perangai macam ni. Ni mungkin ada sebab-sebab yang tertentu ni dia tak datang ni." Maka Nabi kata macam ni lah, "Tak apa, nanti kalau kita balik kita tanya dia." Balah pun tak guna ke? Dia tak ada. Maka bila Nabi balik daripada peperangan Tabuk, Nabi singgah dekat masjid. Maka Nabi pun semayang lah sunat musafir. Nabi pun semayang. Sunat musafir lagi. Nabi semayang sunat di satu masjid. Kemudian orang-orang yang tidak pergi berperang ni pergi jumpa Nabi ramai-ramai. Kebanyakan mereka adalah munafik. Dia kata, "Ya Rasulullah, hamba tak lagi perang Tabuk, wak guana, hamba ni isteri ramai. Ni kata wak guana, hamba ni kereta banyak.
Orang ni hamba ni rumah dak sibuk ke rumah dak siap lagi. Macam-macam alasan dia bagi. Hamba ni nak warna ya Rasulullah, nega dak habis lagi. Maka ada lebih kurang 80 orang kalau tak silap. Dak 80 orang ataupun 40 orang. Begitulah, tak ingat dah saya. Memberi alasan yang berbeza-beza. Ka'ab bin Malik dengar sorang-sorang. Nawak saja. Pas sorang-sorang beri alasan. Dah orang salah. Dia kata, hamba tak boleh nak pergi. Awak mana tak payah baca. Awak mana air banjir naik kat pinggang. Tak boleh nak pergi. Jadi macam-macam alasan. Akhir sekali, siapa dekat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, saya dia kata kalau saya duduk dengan orang lain, depan orang, mungkin saya tak cakap benar lah. Tapi dengan Rasulullah, saya akan bercakap benar. Bercakap benar. Dan saya sebenarnya tidak ada masalah untuk nak pergi. Bukan kata sakit, bukan kata tak ada apa-apa. Hanya saya terlambat saja sehingga kan saya tidak berperang, tidak sempat pergi berperang ke medan Tabuk. Nabi bila dengar sahabat Nabi yang jujur beri alasan ni, Nabi suruh dia bangun. Nabi kata keluar kamu. Nabi kata keluar kamu. Nabi suruh dia keluar. Bila sahabat Nabi keluar, Nabi kata pada sahabat, kamu jangan bertegur dengan Ka'ab bin Malik. Salah seorang sahabat Nabi yang dipulau oleh Nabi dan sahabat-sahabat kerana tidak pergi berperang. Maka sahabat Nabi ramai-ramai ni dengar arahan Nabi, dia pulau betul-betul Nabi. Bila dia pulau Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pergi semayang. Lepas pergi semayang, dia nak bercakap dengan orang senyap, tak layan. Sehingga kan dia beri salam pun orang tak jawab. Ka'ab bin Malik pergi rumah Abu Qatadah. Abu Qatadah ni kawan baik dia. Pergi rumah dia, masuk dalam rumah, beri salam. Kawan tu keluar, Abu Qatadah. Dia kata, mu tak kenal ke aku beri salam lama mu tak jawab. Dia kata, ini Ka'ab ni takkan tak kenal kawan baik dia. Dia tak jawab. Abu Qatadah tak jawab. Bila dia desak, Abu Qatadah kata, Nabi menyuruh aku dan sahabat-sahabat yang lain memulau kamu. Tapi Abu Qatadah ni dalam keadaan macam tu, dia pergi di masjid. Dia pergi masjid, dia beri salam pada Nabi. Dia tengok mulut Nabi bergerak. Dia sangka Nabi jawab salam dia. Dia pergi kat Nabi, Nabi bangun lagi. Tak layan dia. Cukup di pulau selama 40 hari. Kemudian Nabi panggil isteri dia. Nabi kata pada isteri dia, jangan kamu berbaik dengan suami kamu. Maknanya jangan kamu layan suami kamu. Isteri dia balik beritahu pada Ka'ab. Ka'ab kata, tak apalah, aku hantar kamu ke rumah ibu tua. Orang tua kamu. Maka Ka'ab bin Malik mengatur, duduk seorang diri, menangis siang malam bertaubat pada Allah. Bayarlah dia bertaubat 40 hari dia bertaubat. Lebih pada tu dia bertaubat. Dan Ka'ab bin Malik menghabiskan masa dengan menangis siang dan malam bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia tak marah Nabi, dia tak marah sahabat Nabi. Tapi dengan kesilapan dia tidak pergi berperang tadi. Maka dalam keadaan tu Ka'ab bin Malik sangat sedih kerana dipulau oleh sahabat Nabi dan Nabi sendiri pun pulau dia. Kalau sahabat Nabi tak apa, ni Nabi pun pulau dia. Dalam keadaan yang cukup menyayat hati dalam keadaan macam tu, sahabat-sahabat Nabi sentiasa dengan Nabi dan membiarkan Ka'ab Malik pergi semayang balik. Tengok sahabat-sahabat tegur pun tak, nak tegur pun tak jawab. Sahabat-sahabat Nabi lain pun tengok dia pun tak layan dia. Dan begitulah keadaan Ka'ab bin Malik. Sehingga kan Ka'ab bin Malik rasa perasaan dia sangat tertekan dan sangat sedih. Sehingga kan dia duduk dalam rumah sampai satu ketika dia tak pergi ke masjid. Sedih. Tiba-tiba turun ayat menceritakan surah tu Taubah. Saya lupa dah ayat tu. Turun ayat Taubah. Maka Nabi pun membaca ayat tadi. Ini wahyu daripada Allah. Dalam surah tu dipanggil surah Taubah. Nabi pun baca. Bila Nabi baca, sahabat Nabi tanya, ayat ini ditujukan kepada Ka'ab ke? Ka'ab. Nabi kata ya. Allah Ta'ala menceritakan tentang Ka'ab bin Malik. Maka sahabat Nabi minta izin, ya Rasulullah, boleh tak saya beritahu kepada sahabat Ka'ab bin Malik tentang berita gembira ini? Maka Nabi kata silakan. Sahabat Nabi ni pergi berlari-lari nak khabar berita gembira. Bila sampai dekat rumah Ka'ab bin Malik sedang menangis. Katanya dia kata, wahai Ka'ab, ini ada satu berita gembira.
kata Ka'ab, tidak ada berita gembira bagi aku kecuali Rasulullah, Allah dan Rasul kasih pada aku. Mu jangan ceritalah cerita apa-apa, dapat harta banyak ke, dapat duit banyak ke, dapat apa-apa, aku tidak gembira sedikit pun. Yang menggembirakan aku adalah Allah dan Rasul mengampuni aku. Dia minta tu. Dia kata ni berita gembira. Dia kata aku tak mau dengar berita gembira. Dan ketiga tu dia dalam keadaan menangis. Katanya sahabat Nabi ni ada berita gembira tentang kamu ni. Tentang ni. Mau tak aku nak beritahu pada kamu? Dia kata aku tak mau dengar. Kerana tidak ada gembira bagi aku dah. Akhir kali sahabat Nabi kata Allah Ta'ala turunkan ayat tentang diri kamu. Turunkan ayat tentang diri kamu, tentang taubat kamu diterima oleh Allah. Ka'ab bin Malik seolah-olah tidak percaya. Dia tanya kepada sahabat, betul ke macam tu? Dia kata absyir, berita gembira buat kamu. Gembiralah kamu. Yakni Nabi telah membaca ayat menceritakan tentang kamu, taubat kamu diterima oleh Allah Ta'ala. Ka'ab bin Malik betul-betul menangis ketika itu. Menangis. Rasa terharu. Dan kemudian orang pun hantar dia di hadapan Nabi. Dan Nabi membacakan ayat tadi menceritakan tentang taubat Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana keikhlasan yang ada dalam jiwa, dalam hati Ka'ab bin Malik. Dan ketika tu sahabat Nabi menangis ramai-ramai, rasa terharu, dan orang kata untung kamu Ka'ab, untung sebab nama kamu, cerita kamu diceritakan dalam Al-Quran. Kita baca kira surah Taubah adalah menceritakan tentang Ka'ab bin Malik yang taubat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Bayangkanlah, bukan tidak mahu pergi berperang dengan Nabi, dah siap sedia dah dengan kenderaan, nah memang nak pergi perang, tetapi oleh kerana terlalai sedikit saja, Allah dan Rasul menghukum Ka'ab bin Malik. Tapi Ka'ab bin Malik ni orang yang ikhlas, betul-betul nak taubat pada Allah, betul-betul nak taubat pada Allah, maka Allah Ta'ala terima taubat dia. Taubat tu bersungguh-sungguh, bukan main-main taubat. Taubat dalam keadaan bersungguh-sungguh. Maknanya bukan sehari 2 hari. Pak taubat pula menangis siang malam. Bukan taubat ambil nak taubat, taubat rekod buat. Bukan gitu. Bukan cara macam tu. Taubat bersungguh-sungguh, menangis siang malam menangis kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu taubat Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka marilah kita bertaubat pada Allah. Yang pertama, kita mengaku depan Allah memang kita banyak dosa. Orang yang banyak dosa ni orang yang banyak cakap lagi banyak dosa. Kemudian di samping kita banyak dosa, kita minta pada Allah, terimalah taubat kita. Terima taubat kita dan terimalah amalan kita, dan jauhkan diri kita daripada azab api neraka. Dan kita minta Allah Ta'ala meredai kita di dunia dan juga di negeri akhirat. Wallahu a'lam.